Avengers! Assemble. Alright, tak apa. So, Hai. Welcome back to Selamat Sembang datang. Marvel. Dengan Sembang baju yang Marvel. sama, kita nak mempromosi baju ni secara langsungnya. Sudah buka order. Dibuka. Ya, di mana video ni ditayangkan. Ya, Yes, video ni sudah ditayangkan, terbuka. order sudah dibuka. Boleh check dekat bio di sebelum. setiap platform kami, TikTok, Twitter, Instagram dan juga YouTube. Spotify juga Spotify ada. juga ada nanti. So, ya, boleh dapatkan baju ini segera dan buat pre-order dengan masa yang cepat sebab kalau dah tutup nanti dah terlambat. Pre-order berapa minggu? Kita letak 2 minggu. 2 minggu pre-order bermula daripada tarikh ini yang mana kita post video ini, tarikh ini sampailah ke 2 minggu lah. Ya, hari betul terakhir. betul sebab kita nak make sure yelah orang yang buat pre-order dah buat bayaran, tak adalah tertunggu-tunggu. Yes, betul. Mungkin di TikTok ada sedikit salah faham yang macam tak ada pun link. Bukan, ini- By the time kita orang buat tengah record, Ini record untuk minggu ke so ini adalah minggu video hadapan. yang Ini waktu adalah keluar. video yang kita record ya, bukan Wahab punya. Alright, teruskan. Nak juga Wahab. Okay, Faham. Hari kita ni tak sedar betul. yang dah beberapa minggu sebenarnya filem The Marvels dah berlalu. Betul, setuju. Dan kita nak buat breakdown sedikit sebab aku rasa kita nak memandangkan mungkin hampir majoriti yang dah menonton The Marvel sebab masa pun dah makin panjang kan. Betul. Kita nak buat breakdown sedikit lah tentang The Marvel secara breakdown dengan dan spoiler. review. Sebelum tu kita buat breakdown tak ada Tak ada spoiler. spoiler dekat Tak ada spoiler. TGV tu kan. Ya, betul. Thank you Betul. TGV. Thank you sangat-sangat. So guys, video ni spoiler alert. Ya, ada spoiler alert dan dah bila kita cakap ada spoiler alert, kalau korang tak tengok lagi, stop sampai sekarang, pergi tengok dulu, then baru tengok video ni. Berapa kali dah tengok The Marvels? Sekali Sekali je, lah, aku takkan- sekali lah. Selebihnya di TikTok lah. Ya. Biasa. Leak lah. Leak. Okay, kita bagi aku bagi disclaimer siap-siap. Review ataupun rating yang aku bagi hari tu tak cukup lengkap sebab kita tak boleh nak keluarkan spoiler. Betul. So boleh tak kita go through balik review ataupun rating kita? Boleh. Oh, Untuk The Marvels. kena keluarkan rating semula. Kalau stick je lah. Remain the same okay. lah. Okay, Nip. Apa nak bagi tahu rating Hari tu kau dah bagi tahu rating kan? Kau nak remain dengan rating sama ke kau nak ubah? sama tapi itu version Angel. Ni version yang itulah lebih maksudnya. evil. Betul. Aku kekalkan rating tu, tapi sejujurnya itu adalah rating kalau filem itu sebenarnya hanya layak di dalam Disney Plus sahaja. Wah. Streaming online saja. It's not a movie Betul. presentation storyline. Dia special presentation je lah. Yeah. Macam Werewolf by the Night. Betul. Kalau kau bawa awet-awet yang minum kucing lah, jom tengok cerita ni best lah. Itu sahaja. Untuk classification, untuk kau explain ini timeline ni tidak perlu. So ia adalah movie bertaraf online streaming sahaja. Rating kau? Rating sama lah. Sama lah. Rating Mesti tak ingat 7. kan? Sia lah. Kau cakap 75. Kau kutuk-kutuk tapi 75 ke? 75 tu sebenarnya B minus. Okay. Korang 7. B korang plus C, lah. B plus. Aku punya MRSM punya ni. Tinggi. Tinggi ke? Tinggi kot, Aku rendah 75 sikit, tu. rendah sikit. 6.5. Oh, okay. Aku remain 7. Boo. Tapi kalau Siap, dia cakap tak rendah. Tu lah. Dia pun 7. 7 aku sebab tu aku Okay, kena clear kan. okay. Tapi kalau kita buang segala continuity daripada MCU punya movie, Yeah. termasuk kita buang end credit, Betul. kita buang cerita tentang ada sikit pasal gelang Kamala, Betul. kita buang sedikit tentang Kucing-kucing punya ni. kucing tu tak ada kaitan lah, tak penting pun pada aku. Planet menyanyi. Ada bu Planet menyanyi pun dia maksudnya dia tak ada cerita continuity yang penting. Faham. Untuk Marvel aku boleh letak rate dia 6. So kenapa 7 tu disebabkan ada continuity daripada Marvel dan banyak benda-benda penting Betul. yang diceritakan dalam The Marvel. So kalau without benda tu 6. Betul. So Movie ni movie mid. Mid. sederhana lah. 5 per 10. Wah. Hari tu bagi sebab yelah kita tak boleh spoil kan.
Kalau tak ada macam yang abang cakap, tak ada end credit scene, tak ada Kamala Khan, tak ada Nick Fury, stand alone movie The Marvels ni memang berdasarkan The Marvels sahaja 5/10. Dia bukan tak best, bukan tak bagus. Betul. Pada aku filem dia best. Dia menyeronokkan. Better than It's a fun Black movie. Widow. It's a fun movie. It's a fun movie. Ada kucing. Itu memang plus point dari. betul. Cuma dia macam ni tau. Sekarang ni aku rasa bila kita tengok menonton filem Marvel, kesukaran untuk melakukan review tu adalah kadang-kadang kita seronok menonton filem tu sebab kita tahu continuity yang lebih besar. Banyak benda-benda besar. Betul. Contoh pasal multiverse. Betul. So somehow kita rasa macam kita suka ni sebab banyak information pasal multiverse ke, ataupun sebab filem tu bersendiri yang best. Betul. So aku rasa kalau information tentang multiverse tu tak diterangkan, tak ada pasal multiverse, tak ada pasal X-Men semua, Habis 6 je. 5 sebab satu lagi plot jalan ceritanya agak bercelaru sikit. Villain punya goals dia tu macam dia berpusing nak bagi kita fikir, baru dia tunjukkan sebenarnya dia nak kembalikan status planet dia ni sebagai planet unggul dekat galaktik kan. Tapi dia punya perkenalkan villain tu macam tak apa-apa, tiba-tiba cepat. Aku rasa sebenarnya development on villain tu tak cukup bagus, Tak strong. sebab dalam masa yang sangat singkat ada banyak benda yang nak distorikan. Dia tak nampak macam villain tu dia punya goal dia ataupun storyline dia tu nampak betul-betul macam betul-betul menyedihkan. Faham tak? Kita nampak negara, kita tahu Hala time tu selepas Captain Marvel dah menghancurkan dia punya supreme intelligence so menyebabkan diorang tak ada matahari, diorang kena bernafas pakai pernafasan punya alat semua tu dan sebagainya. Kita nampak yang diorang sengsara. Tapi kita tak boleh nak rasa sedih tau. Betul. Dia tak sampai moment tu aku rasa. Aku tahu dia punya tujuan villain tu masa kat pertengahan, masa yang kat matahari tu. Aku baru tahu diorang nak resources. Betul? Untuk diorang punya planet diorang yang dah hampir mati. So sebab tu diorang mencari gelang tu untuk jadi empowering, nak menggantikan AI yang dah dimusnahkan oleh Captain Marvel kat tengah-tengah. Satu lagi bila kau cakap villain tak ada hal tuju, is about woman logic. Tak ada. Betul lah. Tak ada gurau. Kau cakap betul kan? Okay, Adib cakap betul. Aku gurau, Adib cakap betul. Tapi benda yang stay menarik tentang The Marvels adalah kemalahan pada aku. Kehadiran Iman Vellani pada aku, dia sangat menyelah. Jokes dia sangat best. Dia nampak karakter yang sangat betul-betul meminati Captain Marvel. Aku rasa memang sebab kalau kita tengok ada satu interview yang tunjukkan dekat mana tah yang dia cerita pasal macam mana dia betul-betul excited kan bila tahu pasal B semua ni. Dia macam wah, dia ni memang betul-betul adalah geek ataupun fans MCU. Pentasuk sejati. Pentasuk yang tiba-tiba kena berlakon. Betul. So nampak lah dia meresap memang betul-betul jiwa dia. So in fact sebenarnya yang adalah orang tak suka Kamala ni terlalu fangirlingkan Captain Marvel. Sebenarnya dah banyak dalam movie-movie MCU yang kita nampak ada je yang fanboying dan fangirling superhero. Of course lah, kita tengok first kali dalam Captain America betapa Phil Coulson dalam Avengers memang adore sangat dengan Captain America, sampai dalam bilik tidur dia cerita I have your cards, I have in my bedroom sir, apa semua kan. Macam jadi awkward tau. Tapi sebenarnya kita memang itulah jadi superhero kan. Kalau artis pun korang jumpa, korang terpegun, tertaksub dengan dia depan mata, apatah lagi superhero. So it's normal untuk kita tengok Kamala yang budak sekolah menengah yang minat Captain Marvel sampai macam tu sekali. Betul. Even sebelum ni kita ada tengok Kate Bishop idolize kan Hawkeye. Tak pernah orang idolize Hawkeye ni seorang je. So macam Jahasias. tak boleh lah nak cakap stop. Tak payahlah buat macam betul. Itu memang plot dia. Lagi-lagi bila korang tengok kalau korang tengok The Boys kan, how they portray the vision of superhero in the side of citizens, normal citizens. Kalau sekarang kita tengok memang ada idolize kan. Kalau The Boys tu macam sisi jahat superhero, evil Superman lah. Macam tu lah. Betul. Kita janganlah cakap pasal, kita kena membayangkan superhero ni betul-betul wujud dekat Malaysia ni macam mana.
katakan ada satu watak superhero yang betul-betul power, yang diidolakan dalam negara tu kan, dunia katakan, memanglah kita akan mengidolakan watak tu. Betul. So yelah, macam tu lah. Aku boleh kita sentuhkan tentang end credit scene kejap. Boleh. Okay, kalau kita ni teori liar je lah, dia takkan jadi kenyataan lah kot. Ni aku ada borak-borak sikit lah dengan Syazwan Endo. Okay, kalau kita tengok daripada masa ada Beast keluar tu, masa dia merawat Monica kan, Monica Rambeau Monica Rambeau. Okay, dia, kalau kau nampak dia punya grafik dia tu, dia macam, bagi aku dia tak siap CGI lah, Beast yang tak siap lah. Tapi kalau korang perhatikan, benda dia pun dah banyak diperkatakan lah, dia seakan-akan seperti X-Men animated series 97. Kalau kita tengok yang waktu habis semua tu, yang keluar kredit semua, kita nampak lagu daripada X-Men 97 dengan Days lagu of Future Past. Bukan Day of Future Past. Bukan X-Men 2, X2. X2 satu. Bukan Day of Future Past bukannya X-Men 97. Tak sure. Tapi saya nampak ada dua je lah yang saya sempat tengok. Yang X2 tu betul. Satu lagi tu aku tengok Day of Future Past So teori liar dia, mungkinkah itu sebenarnya adalah universe animated series? Mungkin lah, tak pasti lagi. Sebab kalau macam dulu kita dah pernah cakap, kenapa apa nama ni, Disney ataupun MCU beria-ria ada promotion tentang X-Men animated series. Kalau benda tu hanyalah sekadar macam special project, dia tak adalah sebegitu hype-nya. Mungkin sebab ialah X-Men itu sendiri. Tapi I'm hoping that adalah connection sedikit. Macam mana yang kita dah predict ataupun kita dah nak sangat, what if punya ni ada kolaborasi juga dengan Secret Universe lah. Harap-harapnya adalah macam tu. Faham. So credit scene tak banyak sangat. Credit scene kita nampak ada binary. Itu binary dari, itu Captain Marvel daripada 838 Doctor Strange Multiverse of Madness ke? Tak. Bukan. Aku tak rasa. Itu lain Hello. Sebab kalau kita dengar apa conversation between Beast dengan Monica Rambeau, dengan binary, Beast ada sebut nama Charles. 838 Charles dah mati. I see. Oh, ya. Setuju. Betul. 838 Charles dah mati. Kita tahu dah 838 dah jadi incursion. Memang 838 dia tak wujud sebabkan Wanda punya pergi intervene benda tu, tempat tu dia terkejar. Aku punya argument pasal kenapa tu bukan 838, bukan pasal Charles dah mati, tapi sebab binary, dipanggil binary. Sebab kita tahu binary ni adalah kuasa Captain Marvel kan. Tapi adakah Captain Marvel dipanggil sebagai binary? Ya, dalam komik ya. Binary ni dia punya last full transformation lah. Memang binary ni memang duduk dengan X-Men. Betul. So kalau dengan X-Men dia panggil binary lah. Betul. So kalau Captain Marvel dipanggil Captain Marvel lah. Maksud dia kan kalau kita dah tengok, so Marvel nak kita berfikir dalam Multiverse of Madness, kita ada Captain Marvel, tetapi yang dilakonkan oleh Maria Rambeau. Betul. Maksudnya what if Maria Rambeau as a Captain Marvel? Now dia buat dekat dalam The Marvels ni, what if Maria Rambeau as a binary? Maksud dia dah hit dia punya reach paling tinggi level dah. Macam tu lah. Hin dia dekat simbol. Kata Magnificent dia dekat Hin dekat simbol. Baju dia dekat pakai baju putih kan. Dia ada itu adalah logo binary. Betul. Sebab dalam Multiverse of Madness dia dipanggil sebagai Captain Marvel. Betul. Kan dia punya suit pun berbeza sedikit. Betul. So itu antara argument kenapa dia bukan 838 lah untuk aku lah. That means that kalau sekiranya yelah, sebab dia bercerita pasal what if binary ataupun Maria Rambeau jadi binary Captain Marvel, means that dia takkan ada anak lah. Sebab bila story dia sama macam Captain Marvel, faham tak? Sebab tu bila Monica tersedar, dia panggil mam dia macam blur. Dia macam blur. Kalau dia ada anak, mungkin dia boleh. Plus mak dia lagi masih muda. Tapi tu ada alternate. Yelah, universe lah. Mak dia. Okay, Beast yang kita tengok kat dalam The Marvels ni, dia punya CGI pelik sikit kan?
CGI tak siap. Tak, aku rasa dia follow X2 punya. X2 betul, tapi CGI dia tak sama macam, tak lebih kurang X2 lah. Dia nampak lebih macam dia adalah kepelikan Ada dia raw. sikit. Rasanya memang dia adalah beast kat dalam X2 punya universe lah. Dia mungkin implement watak yang sama ataupun CGI yang lebih kurang sama kot. Tu je lah aku rasa. Dia bukan base yang sama kot. Tapi kalau kita tengok dia punya pintu X-Men tu kan, memang macam yang daripada Fox punya universe. Betul. So tak tahulah. Tak tahu, berkemungkinan boleh jadi akan ada dalam, boleh jadi ada akan keluar dalam Deadpool. Sebab kita tahu Deadpool akan libatkan dengan Fox Universe. Ya, yeah, betul. Dia akan kejar semua Fox Universe punya karakter. So kita tak tahu apa akan jadi. Satu benda yang aku rasa nak tegur untuk macam mana The Marvels ni dia nak buat connect. Aku faham lah incursion tu hasil koyakan tu lah, koyakan different reality tu kan. Dia tak tally langsung dengan gaya multiverse yang kita nampak relate ataupun connected dengan MCU. MCU dia pakai konsep branches. Dia pakai konsep itulah tree tu kan. Dekat Loki lah bagi aku yang primary lah untuk bagi tu pasal multiverse. The Marvels ni macam dia tak follow what's supposed to be. Incursion tu kan koyakan tu kan. Dia boleh jadi a different theory pula. Macam mana boleh kau boleh termasuk dalam adakah itu salah satu cara kau boleh travel ke reality yang lain? Sebab dia tak ada pakai konsep. Kalau kita tengok konsep branches, ni macam different koyak masuk. Sebab aku rasa kalau dalam Loki dia main pasal masa. Main reality. Yang ni dia follow Doctor Strange. Oh, okay. Doctor Strange kan America Chavez dia boleh pergi another multiverse kan, another universe. Faham. So konsep yang sama lah aku rasa. So macam mana dia nak connected dengan timeline branches tu? Benda ni kita dah debatkan masa kau peningkan kita orang tu. Aku dah tengok balik video tu nanti. Masa yang kita buat apa watch along After that kan kita buat bedah tu kan. Yang kita duduk bincangkan beza timeline dengan universe apa semua so tu. at the end aku rasa semuanya branch, semua dah apa yang kita bincang tu dia dipanggil sebagai multiverse je. In fact kita kena bincang satu benda berkenaan multiverse. Multiversal band. Gelang Kamala. Oh, yes. Itu first time yang kita, sebab dalam komik dia panggil Nega Band. Dia bukan multiversal band. Apa ni? Angle. Apa ya? Bukan multiversal. Quantum Band. Okay. Apa? Quantum Band. Sebab dalam komik dia panggil Nega Band. So Quantum Band ni kalau based on the Marvels tu kita faham yang ianya adalah Quantum Band ke? Betul, Quantum Band. Dalam komik Nega Band. So kita faham lah berdasarkan the Marvels ni Quantum Band ni dia datang daripada Kree punya civilization. Betul. So mungkin ada something yang kita belum dapat tahu lagi cerita. Dan aku sebab sebelum ni waktu Shang-Chi keluar, ada satu teori yang mengatakan Shang-Chi punya belang Ten Rings tu adalah Nega Band. Sebab yelah dia berbentuk, walaupun ring dia adalah ring dalam comics adalah betul-betul cincin kan. Tapi ring Shang-Chi adalah ring yang besar kan. So rings tu macam berbentuk gelang sebenarnya. So diorang kata ada satu teori yang mengatakan itu adalah Nega Bands. Dia mungkin kaitkan dengan Kree dan sebagainya. Dan ini boleh kita kaitkan dan nampak dalam The Marvels. Waktu Nenek Kamala nak ambil gelang tu, dia nampak macam ada orang apa, orang warna biru warna biru. So itu aku rasa benda-benda yang kita boleh nampak lah, macam dia akan ada relation. perkaitan. Betul. Dan kita kena ingat juga dalam what if nanti, what if Hela dapat 10 rings ni, mungkin ada juga hint sedikit tentang 10 rings ni dapat daripada mana. Betul. Kalau ikut teori kita yang dulu dan teori korang juga yang dulu yang kita bagi tahu sebenarnya Kree punya teknologi tu ada kaitan dengan Kang. Satu Kang, okey. Betul, aku berteringat tu. Apa tu? High evolutionary pun boleh jadi juga. Sebab dia kan dia cakap kan, dia boleh efek gelang tu boleh menyebabkan
dia pergi ke masa lepas. So ada power gelang tu lah. Maksudnya daripada mana teknologi tu dia boleh dapat, masih menjadi persoalan juga sebenarnya. Dan aku rasa MCU tak kata fikir pun. Kita je yang kata fikir benda tu. Diorang akan buat very simple way story. Okay dah, habis, tutup. Dia macam Kevin Feige tengah tengok video kita kan. Macam Alah tahu budak-budak ni. Itu lah. Dia macam apa benda ni. Tak, okay. Aku dah boleh relax satu lagi yang saya lupa nama dia, kalau korang boleh recall. Yang tongkat yang Ronin pakai tu, dia panggil apa? Alat apa? Ada dia Tak ingat. dia orang ada bagi tahu pasal tongkat tu. Siapa-siapa kat TikTok Yang kalau korang boleh dia boleh tak? Apa dulu nama Ronin tongkat letakkan Ronin? Power Stone kan. Ronin ke Ronan? Ronin. Ronan. Ronin the accuser. Tongkat Ali kepala otak. Apa tu nama dia? Ya Allah. Jangan kita Jangan Google. tongkat Ali. Cosmic Road. Cosmic Road. Okay. Kenapa dengan Cosmic Road? Tongkat Ali. Means that kita sebenarnya ada beberapa Cosmic Road ataupun Quantum Band ataupun Quantum Related yang akan keluar banyak lagi kot kat dalam MCU ni, yang kita kena betul-betul perhatikan. Sebab kita kena tengok trend daripada Infinity Wars adalah diorang bagi hint terhadap stones. Maybe for Multiverse dia ada hint juga terhadap benda-benda macam ni. Kan. Sekarang ni yang dah keluar Ten Rings satu, which is ada beacon dekat dalam tu. Sampai sekarang kita tak dapat jawapan lagi daripada end credits ni Shang-Chi. Betul juga. Itu satu. Lepas tu dah ada Quantum Band. Maksud dia bila Captain Marvel tahu pasal benda ni, maksud dia benda tu wujud kan. And then kita tahu pasal Cosmic Rod kan. Apa lagi yang sebenarnya yang barang-barang yang dia nak keluarkan? Kita kena do some research lah bab benda sini yang mungkin diorang akan nak relatekan something. Betul. What if sebenarnya selain Kang ada orang yang betul-betul yang powerful yang menjaga masa? Aku rasa kalau paling terdekat sebenarnya Dr. Doom. What if sebenarnya Loki yang menghantar alat-alat ni, device ni kepada sebagai amaran. Untuk make sure throughout the timeline kan. Boleh juga. Betul. Loki yang boleh jadi. ada satu easter egg lah, tak tahulah betul ke tak, ni adalah teori ataupun rumor saja, yang kata kenapa Time Stone berwarna hijau adalah disebabkan Loki, dan kenapa Soul Stone warna merah disebabkan Wanda. Itu macam fan. Tapi teori lah. Loki tu aku setuju. Tapi yang macam Wanda tu dia memang warna dia merah. Tema dia memang okay, merah. kita go through katakanlah kita tak move on lagi pada Infinity Saga. Ada 6 stone. Okay. Boleh tak kita namakan yang still living, carrying the stone's power? Kita tahu Captain Marvel carrying the Tesseract sebab dia serap Tesseract warna biru. Biru, Wanda Maximoff. Okay, lepas tu kita ada Loki warna hijau yang bawa time. Yang lain? Soul Stone tadi mungkin Cosmic Rod tu boleh still lagi ada power stones. Power Stone color purple. Kalau Vision masih hidup, Vision Jap. Kuasa Kamala color purple kan? Kuasa Kamala warna purple. Apa ni? Power Stone juga. Apa lagi kuning kan? Kuning Mind Stone. ni lah Vision. Kalau Vision masih hidup. Ni Mind Stone yelah, selain Vision, yang kuasa color kuning antaranya adalah Shang-Chi, Doctor Strange kan. Doctor Strange kuning kan? Kuning, betul. Kuning. Itu magic punya colour lah. Itu magic punya universe. Apalah Itu je lah. Ada juga yang cakap mungkin teknologi yang ni semua ni adalah teknologi daripada Eternals. Boleh jadi ya. Itu pun ada satu teori yang lain juga. Okay. The Eternals punya teknologi yang diorang campakkan. Sebab kita tahu Eternals dah kenal Loki daripada kecil. Thor kan. Bukan Gilgamesh. Siapa kan nama yang Hindustani tu sikit tu? Aku lupa lah nama dia. Letak lah. Dia kan dia cakap dia cerita yang dia pernah main dengan Thor semua kan. Lepas tu sekarang Thor sombong kan. Kingo. Semua keturunan dia ada. Cakap pasal Thor dengan Loki, ini aku punya new discovery lah. Aku pun macam jelah bila baca komik, bila cross reference dengan MCU apa semua, kita baru terperasan benda ni. Tahu tak kenapa Loki ada tanduk tapi Thor ada sayap?
Tu ada sayap. Dekat topi dia. Oh, okey. Loki ada tanduk. Thor ada sayap. Oh, okey. Kenapa? Sebab sayap menandakan dia ni ada kuasa yang kuat. Dia powerful. Tanduk melambangkan dia ada magic. Oh. Odin ada dua-dua topi dia. Dia ada tanduk dan dia ada sayap. Sebab dia ada dua-dua. Oh. So tu macam bila lama tengok, betul lah, baru perasan lah. Based on Norse mythology juga. Oh. Tanduk tu magic, sayap dekat topi dia tu maksud dia power. Thor ada, Odin ada dua-dua. Menarik. Boleh tak aku nak masuk Loki sikit lagi? Silakan. Kalau kita tengok first Thor kan, kita tengok Odin dia transformkan Loki daripada Giant Frost biru kepada Loki yang handsome. Bila dia Loki masuk ke TVA kan, dekat TVA dia kata magic tak occur dekat dalam tu kan. Dan Loki still lagi berwajah macam tu. So nak bagi tahu powernya magic Odin ni dekat TVA pun dia punya magic pun still legit. Itu je lah aku cakap. Betul. Tapi nak beritahu power Odin sebenarnya. Betul. Bila kau cakap macam tu, Nip, satu benda lagi yang kita kena buat make sense is adakah Loki sekarang boleh angkat Thor punya hammer atau Betul. Dia dah clear kan semua dia punya dosa dia. Aku rasa boleh lah. Tu. So tu je kau. memandangkan adik pun tidak berapa sihat. Betul, Kita itulah breakdown sedikit. Sebab aku rasa Ada lagi tak guys apa kita orang tak sentuh pasal Captain Marvel, The aku Marvels rasa ni? hampir keseluruhan kita dah sentuh dah. Okay mungkin saya boleh buat satu teori kot. Rasanya Samuel L. Jackson, Nick Fury dah boleh keluar daripada MCU sebab setiap movie ataupun series yang dia ada memang hauk dah sekarang. Betul. Mungkin dulu dia boleh jadi glue that sticks the Avengers, but now he is not relevant anymore. I think it's more kepada orang dah nak tengok movie ataupun MCU yang berkisar dengan orang lain pula. Dan kita perasan sekarang ni yang kita lupa nak kupas satu benda. Yang Avengers yang diperkenalkan waktu ending dalam The Marvels. Di mana Kamala Khan berjumpa dengan Kate Bishop untuk rekrut dorang menyertai dan buat satu kumpulan. Dan kita tak tahu lagi, mungkin beberapa orang lagi karakter yang akan turut serta dalam team dorang tu kan. Antara sekarang ni Kate Bishop lah yang ada. Kita tak tahu, kita menantikan apa yang akan jadi selepas ini. So itu saja. Aku ada lagi. Okay, aku tahu sekarang ni banyak orang yang bukanlah marah, dia rasa macam Pedro Pascal jadi Mr. Fantastic. Macam dia kata logik ke? Sebenarnya macam tu. Aku tengok juga the previous filem-filem Pedro Pascal ni lah. Dia punya make up muka dia okey je, ada jawline dia. Cuma aku tak tahu kenapa untuk marketing diorang letakkan gambar Pedro Pascal yang tengah serabai. Sebenarnya dalam filem previous filem aku tengok yang baru ni ada, aku lupa apa nama filem. Kebanyakan dia okey lah, make up dia bagi nampak lebih kacak, berketerampilan. Tapi aku tak tahu kenapa bila dia orang bagi tahu Pedro Pascal tu dah jadi ni, dia ambil gambar-gambar dia yang real life, yang tengah miserable, tengah ada uban. Pedro Pascal dah ada voice over atau berlakon dalam MCU punya atau Marvels punya? MCU tak ada. Wonder Woman ada. Itu tahulah, itu tahu. Dia yang voicekan Miguel O'Hara siapa Itu tu aku tak sure. Itu Moon Knight punya Moon Knight. Isaac apa? Oscar Isaac. Sebab tahu Oscar Isaac dengan Pedro Pascal ni dia orang best friend. And kita tahu sebenarnya Pedro Pascal ni power. Tengok berlakon Mandalorian Betul. Dia power lah. Cuma mungkin tak sesuai lah dengan watak Ray Richards. Sebab tak silap Pedro Pascal ni pendek. Tak apalah, kita percayalah. Percaya. Jadi Tiong Man lah. Apa-apa yang jadi kan. So dah boleh tutup? Boleh tutup. Okay. So itu saja kita punya podcast hari ini. Jangan lupa untuk dapatkan kita punya baju, pre-order sekarang. Merchandise. Dapatkan second merchandise kita orang. Iklan lagi sekali. Kepada mereka yang baru saja menonton video ni dan tengok live ni, kita dah beritahu kita dah keluarkan second merchandise baju Sam Marvel edisi Deadpool, Black Widow dan juga Captain America tengah berpodcast. Dulu first merchandise Miss Marvel, dan kali ni yang kita bagi tahu
design ni tidak dijual di luar, di mana-mana, hanya melalui kami sahaja. Design yang tidak dikopi oleh mana-mana platform ataupun daripada internet ke apa, fresh daripada kita orang. Habis je periode, there is no design yang macam ni lagi. Betul. Bermula hari ini 24 hari bulan hari ni lah. ini, 24 hari dah November lah. Bermula 24 November, 2 minggu sampai ke hari terakhir. Dapatkan, kita dah letak dekat Google Form semua social media kami, dekat Twitter ada, dekat YouTube ada, dekat Telegram pun ada, dekat TikTok pun ada juga. Yep. Dapatkan segera. Yes. Belum, jangan terlambat lah. Okay. Until next time. Bye bye. Yeah, guys, thank you guys. Assalamualaikum. Ciao.